Aidil'Adha disambut sederhana dengan penuh kesyukuran. Isteri bersalin, suami mungkin diberi cuti lebih panjang. Antara yang dipaparkan malam ini, Piala Thomas pasukan negara kepusingan akhir, Mursyidul Ampas akui ulama boleh dikritik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari Raya Aidil'Adha hari ini disambut secara sederhana serta penuh kesyukuran oleh umat Islam di negara ini. Seperti kebiasaannya, Hari Raya Aidil'Adha atau Hari Raya Korban dimulakan dengan sembahyang sunat Aidil'Adha. Di Perlis, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail bersama Raja Permaisuri Agong menunaikan solat sunat Aidil'Adha di Masjid Negeri Arau pagi tadi. Tuanku Said Sirajuddin dan Raja Permaisuri Tuanku Fauziah Tengku Abdul Rashid tiba di Masjid Negeri Arau kira-kira jam 8.15 pagi. Pasangan diraja ini diiringi pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin dan Raja Puan Muda Tuanku Lailatul Syarin Akasha. Ketibaan Yang di-Pertuan Agong disambut oleh pemimpin negeri, pegawai kanan kerajaan dan ribuan penduduk Perlis. Baginda kemudiannya bersama-sama lebih 3,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidil'Adha yang diimamkan oleh Imam Masjid Negeri Abdullah Jusoh dan diikuti bacaan khutbah sejurus selesainya upacara sembahyang sunat. Antara kandungan khutbah yang disampaikan adalah mengenai ajaran Islam terhadap umatnya dan berkorban untuk agama di samping mengutamakan perpaduan. Selepas solat sunat, Yang di-Pertuan Agong menerima menghadap pemimpin-pemimpin negeri dan rakyat serta mengadakan jamuan di Istana Arau mulai jam 9.30 pagi hingga jam 11 pagi tadi. Di Pulau Pinang, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menyertai kira-kira 1,000 umat Islam bersembahyang sunat di Masjid Jami'ul Badawi Kepala Batas. Timbalan Perdana Menteri kemudiannya menghadiri upacara penyembelihan korban di Permatang Pau. Beliau juga turut menyaksikan acara yang sama di Masjid Penaga dan kemudiannya menghadiri majlis menyumbang majlis kenduri korban di Masjid Pantai Kamlun. Tahun ini, Datuk Seri Abdullah menyumbang masing-masing 5 ekor lembu bagi kawasan Penaga dan Pantai Kamlun. Aidil'Adha turut disambut dengan penuh kesederhanaan dan keinsafan di kalangan warga kota yang tidak berkesempatan pulang ke kampung. Ikuti laporannya bersama wartawan Syahril Kadir. Di Masjid Negara, sembahyang sunat Aidil'Adha diketuai oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Hashim Yahya kira-kira jam 8.30 pagi. Selain warga kota, warga asing beragama Islam dari pelbagai negara yang bekerja atau menetap di negara ini turut menunaikan kewajipan mereka. Di Shah Alam, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menyertai ribuan rakyat negeri itu menunaikan solat sunat Aidil'Adha di Masjid Negeri. Turut sama Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Dr. Muhammad Khair Toyo serta Exco Kerajaan Negeri yang lain. Selesai menunaikan sembahyang sunat, Sultan Sharafuddin turut meluangkan masa menyaksikan majlis korban 20 ekor lembu. Ia termasuk seekor lembu yang disumbangkan baginda. Daging yang dikorbankan diagih-agihkan kepada fakir miskin sekitar Selangor. Konsep pengorbanan dalam Islam tidak hanya tertumpu pada ibadah korban semata. Ianya mencakupi aspek yang lebih luas daripada itu. Umat Islam dituntut supaya berkorban untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Dan dalam suasana masa kini, roh ataupun semangat pengorbanan perlu dihayati semula dalam menjana kecemerlangan umat. Syahril Kadir untuk TV3. Di penjara Kajang pula, Hari Raya Aidil'Adha turut membawa pengertian yang besar kepada lebih 2,600 banduan lelaki beragama Islam. Mereka tidak ketinggalan menunaikan solat sunat Aidil'Adha dalam penuh kesyukuran dan keinsafan. Laporannya bersama Tin Moli Subramaniam. Awal pagi tadi, lebih 600 banduan yang dipilih dikumpulkan di padang bola sepak penjara Kajang bagi menunaikan sembahyang sunat Aidil'Adha. Solat sunat ini diimamkan oleh Imam Penjara Ustaz Abdul Rashid Ahmad. Bagi banduan ini, kedatangan Hari Raya Aidil'Adha besar pengertiannya.
yang membawa keinsafan dan kesyukuran yang tidak ternilai ke atas nikmat yang dikurniakan. Apa yang oleh pihak kerajaan yang membuat kita berfikir apa yang perbuatan kita yang mana yang sudah itu, mungkin kita insaf. Tak ada akan nak mulangkan lagi kedua tiga kali kita akan keluarga mana kita itu. Perasaan tu memang ada terharu lah kan. Jadi sempena Hari Raya Aidil Adha ni saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua isteri dan anak-anak dan kaum keluarga dan sahabat andai yang mana ada di luar sana lah. Yalah, saya berazam supaya saya bebas nanti, supaya saya menjadi seorang suami yang baiklah pada anak isteri saya yang telah lama saya tinggalkan selama ini. Solat di pagi yang mulia ini turut mengeratkan ikatan silaturahim di kalangan warga penjara dan memberi kesedaran pentingnya perpaduan di kalangan ummah. Sempena Aidil Adha, penjara Kajang akan dibuka untuk lawatan keluarga selama 2 hari, iaitu pada Isnin dan Selasa ini bermula dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Kehidupan di sebalik tirai besi tidak menjadi penghalang kepada ribuan banduan bagi menghayati konsep dan falsafah di sebalik pengorbanan sempena sambutan Aidil Adha. Seperti umat Islam yang lain, mereka yang turut menanam 1000 impian melihat Hari Raya Korban sebagai landasan awal untuk memperbaiki kelemahan mereka dan seterusnya memulakan lembaran baru dalam hidup mereka. Tin Marie Subramaniam untuk TV3. Sementara itu, anggota karya Masjid Al-Ansar Taman Keramat Kuala Lumpur mencipta satu kaedah penyembelihan yang berharga RM10,000 bagi melicinkan proses ibadah korban. Menurut Nazir Masjid berkenaan, Lieutenant Colonel Besara Datuk Muhammad Yusof Awang, kaedah penyembelihan baru ini dapat menjimatkan masa. Tahun ini sahaja 26 ekor lembu dikorbankan daripada 172 peserta korban. Sistem baru pengorbanan tahun ini atas nasihat Jabatan Veterina dan setelah kita melawat sebuah masjid di Segambut, kita ubah suai. Proses penyembelihan cara ini juga menjamin keselamatan. Hasil korban diagih-agihkan kepada hampir 2,000 penerima termasuk fakir miskin, anak yatim serta ibu tunggal sekitar karya Masjid Al-Ansar. Sementara itu, masyarakat India Muslim juga tidak ketinggalan melaksanakan ibadah korban. Di Madrasah India Muslim Kampung Pandan, kira-kira 103 ekor kambing disembelih. Kambing korban diimport dari Australia. Kerja-kerja penyembelihan, melapah, pembungkusan dan pengagihan yang dilakukan oleh ahli karya madrasah berkenaan dapat merapatkan hubungan antara penduduk. Setiap kali kedatangan Aidil Adha, ia pasti diwarnai dengan amalan penyembelihan korban sebagai bukti keikhlasan, kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Bagaimanapun tidak ramai di kalangan umat Islam yang benar-benar menghayati semangat korban khusus untuk mempertabatkan Islam. Sempena sambutan Hari Raya Korban yang disambut hari ini, wartawan Zahir Senapiah mengupas pengertian korban di sebalik agenda pembangunan ummah. Ketika lebih 2 juta umat Islam sibuk menunaikan ibadah haji di Kota Mekah, masyarakat Islam lain disunatkan berkorban menyambut Aidil Adha. Tidak dapat dinafikan ibadah korban mempunyai kelebihan yang sangat besar. Begitupun masih ramai gagal menghayati semangat korban, khususnya dalam usaha memertabatkan Islam di negara ini. Apabila wujudnya suasana kejumudan yang tidak mahu keluar daripada kepompong, yang masih melihat bahawa kelompoknya, yang masih melihat bahawa dirinya ataupun gagasannya, pemikirannya adalah satu-satunya yang mewakili yang terbaik umpamanya. Dan kita menghadapi satu masalah yang begini kerana kita lihat bahawa asas yang menjadikan umat itu berjaya, yang menggerakkan, kalau kita lihat dari segi sejarah umpamanya, yang menggerakkan umat ke hadapan, yang menjadikan umat Islam maju adalah disebabkan oleh kerana tidak adanya unsur-unsur kenyumudan ini. Natijahnya Islam dieksploitasikan oleh kumpulan tertentu bagi mencapai agenda sempit mereka. Apa yang keluar dari mulut tokoh yang diangkat sebagai pemimpin dianggap sebagai hukum yang perlu ditunaikan walaupun timbul keraguan. Kalau kita kaji strategi politik parti-parti atau gerakan-gerakan Islam gini, malangnya kebanyakan daripada mereka
sistem politiknya atau strategi politiknya berasaskan emosi atau emotional appeal dan bukan polisi-polisi yang konkret. Jadi oleh kerana itu peranan yang dimainkan oleh elemen emosi dalam politik gerakan-gerakan begini amat penting. Tanpa kualiti emosi ini susah untuk mereka memberi semangat kepada ahli-ahli gerakan itu dan juga perjuangan itu sendiri. Hakikatnya umat Islam wajar menjana semangat Aidiladha untuk berusaha mengorbankan sikap mementingkan diri sendiri dan berpuak-puak. Sikap itu jelas menjurus kepada perbalahan sekaligus meruntuhkan agama dan bangsa. Keruntuhan sesuatu umat, keruntuhan sesuatu bangsa, keruntuhan sesebuah negara, dia bermula daripada keruntuhan akhlak umat tersebut yang di antaranya ialah perpecahan di kalangan mereka. Dan bila bermula perkara ini, barang diingat, natijah akhirnya ialah keruntuhan bangsa dan umat negara tersebut. Kalau ini semua dapat dilaksanakan, insya-Allah kita boleh akan rasa berpadu dan tak ada lagi semangat semangat yang negatif lah. Aku kau. Maknanya kita apa saja pahaman kita, orang yang macam kata orang sekarang lem bendera, dia akan boleh menyatu padukan. Demi kesinambungan Islam, perbezaan ideologi politik perlu diketepikan. Tujuan syariat ialah perpaduan. Kalau kita mengadakannya secara perpecahan, di satu masjid disembelih lembu dua tempat. Sebelah kanan untuk tempat orang parti satu parti, di sebelah kiri dia ada satu parti. Ini maknanya kita menyalahgunakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disuruh itu sunat, yang dilanggar itu suatu yang haram. Maka perbuatan itu adalah haram. Suatu yang merugikan apabila mempertahankan falsafah sebuah pertubuhan hingga menimbulkan pertelingkahan yang akhirnya memudaratkan Islam. Demi untuk kebaikan Islam ini, ya, kita mestilah sanggup mengorbankan walaupun diri kita sendiri, ya, walaupun harta benda kita, ya, walaupun kepentingan politik kita mesti dikorbankan. Jadi dalam konteks sekarang ini, apa yang diperlukan oleh Islam ialah kekuatan Islam, ya, kekuatan Islam itu sendiri, perpaduan di kalangan umat Islam bagi mewujudkan kekuatan Islam. Sebagai sebuah negara Islam majmuk, Malaysia telah membuktikan kemampuannya hingga menjadi negara contoh. Sikap toleransi serta saling menghormati yang dipupuk sejak merdeka hidup mekar dan perlu dipertahankan dengan apa jua sekalipun. Islam amat menuntut umatnya berkorban demi kepentingan ummah. Banyak bukti menunjukkan negara Islam yang kaya dengan sumber kekayaannya, tetapi lebih mengutamakan kepentingan diri dan puak, akhirnya hancur. Bagi menghadapi cabaran dunia sekarang, umat Islam seharusnya menjana semangat korban ke arah yang lebih positif bagi menghapuskan pahaman taksub dan jumud. Realitinya tanpa perpaduan yang ampuh ada sukar bagi Islam membina benteng terhadap unsur-unsur negatif yang akan meruntuhkan Islam sendiri. Muhammad Zahid Safiah, Bukti Utama, TV3. Suami kepada isteri yang bersalin mungkin diberi cuti yang lebih panjang antara 7 hingga 14 hari berbanding 3 hari yang dinikmati sekarang. Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga Datuk Syahrizad Abdul Jalil berkata, kajian perlu dilakukan bagi mengetahui implikasinya sebelum ia dilaksanakan. Laporannya bersama wartawan Pang Chin Fei. Pada peringkat permulaan, kerajaan akan mewajibkan semua syarikat swasta memberikan cuti bersalin selama 3 hari kepada pekerja lelakinya apabila isteri mereka melahirkan anak. Ini kerana cuti bersalin bagi bapa kini hanya diwajibkan di sektor awam. Sebelum ini, Kongres Kesatuan Sekerja MTUC meminta agar cuti bersalin bagi bapa dipanjangkan sehingga 14 hari. MTUC turut mendesak agar wanita yang bersalin diberikan cuti tambahan sehingga 90 hari berbanding 60 hari kini. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga mendapati majikan akan terpaksa menanggung kos RM850 juta setahun sekiranya cuti bersalin ditambah 30 hari lagi.
Saya khawatir nanti majikan takut untuk mengambil wanita sebagai tenaga pekerja. Kalau dia tengok 90 hari mungkin dia rasa leceh, lama sangat. So dia tak mau ambil wanita, dia hanya ambil orang lelaki saja. Beliau ditemui pada majlis korban sempena Hari Raya Aidiladha di Ibu Negara siang tadi. Katanya kajian akan dilakukan bagi membolehkan cuti bersalin bagi wanita yang bekerja ditambah di antara 7 dan 14 hari. Kementeriannya perlu merangka anggaran kos yang perlu ditanggung oleh majikan bersama Kementerian Sumber Manusia berikutan cuti tambahan itu. Pan Chifei untuk TV3. Seketika nanti, perkhidmatan pasukan Malmet Team di Pakistan dilanjutkan. Anda bercita-cita menjadi seorang penyampai berita seperti mereka? Jika anda berbakat dan berpersonaliti menarik, andalah yang kami cari. Hadir untuk uji bakat terbuka penyampai berita TV3 pada hari Rabu dan Khamis 27 dan 28 Februari 2002 mulai jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di bahagian berita dan ehwal semasa TV3. Untuk keterangan lanjut hubungi 03-772-66333 sambungan 1321. Semua bangunan sekolah lama yang mahu dijadikan sebagai bangunan warisan perlu disahkan selamat untuk digunakan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, di samping itu ia juga perlu mendapat persetujuan daripada Kementerian Pendidikan untuk tidak merobohkannya. Jangan nak robohkan, tetapi Persatuan Murid Tua BM High School telah pun membuat satu rayuan kepada pihak Kementerian Pendidikan dan juga pada Kerajaan Negeri Pulau Pinang supaya bangunan sekolah itu dijadikan sebagai bangunan heritage. Datuk Seri Abdullah mengulas rayuan bekas penuntut 3 buah sekolah di Pulau Pinang yang meminta Kementerian Pendidikan supaya tidak merobohkan bangunan lama sekolah masing-masing. Sebaliknya ia dijadikan sebagai bangunan warisan. 3 buah sekolah itu ialah Sekolah Tinggi Bukit Mertajam, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Francis Light dan Sekolah Kebangsaan Seri Tanjung. Menurutnya, bangunan lama berisiko tinggi digunakan jika ia tidak diperbaiki dan dipulihkan semula ke bentuk asal. Semalam, Ketua Menteri Pulau Pinang, Tan Sri Dr. Koh Sukun, menangguhkan dahulu rancangan untuk merobohkan bangunan lama di sekolah berkenaan sehingga satu keputusan mengenai rayuan bekas penuntut dibuat. Mursyidul Ampas Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat mengakui ulama' boleh dikritik dan perbuatan itu tidak menyalahi ajaran Islam. Kenyataan Menteri Besar Kelantan itu bertentangan dengan pucuk pimpinan lain PAS termasuk Ketua Pemudanya Mahfuz Omar yang sebelum ini membidas rencana pengarang harakah keluaran terbaru Ruangan Bahasa Inggeris yang menyatakan bahawa ulama' boleh dikritik. Menurut Datuk Nik Aziz, mana-mana ulama' sebenarnya boleh ditegur atau dikritik sekiranya mereka benar-benar melakukan kesilapan. Beliau yang mengulas rencana ini yakin ia tidak keterlaluan apabila menyebut bahawa ulama' boleh dikritik. Saya sendiri pun tak baca benar apa kandungan harakah, tapi saya baca siaran dalam surat khabar tu. Saya pun tak fikirlah kepala saya bahawa pengarang harakah tu pun buat sesuatu yang bercanggah. Yang pentingnya ulama' boleh ditegur, boleh dikritik. Cumanya jangan caci. Menurut beliau, golongan ulama' adalah golongan yang sentiasa menjaga akidah, ibadat, muamalat, perbuatan dan tutur kata supaya selari dengan Nabi-Nabi. Justru, katanya, Islam amat mengeji perbuatan mencaci, lebih-lebih lagi melibatkan golongan ulama'. Katanya sekiranya ulama' berpendapat perkara yang dikritik itu tidak boleh diterima, maka mereka berhak menolaknya, malah menegur kembali pihak berkenaan. Datuk Nik Aziz berkata demikian selepas mengetuai solat Aidiladha di Masjid Pulau Melaka pagi tadi. Perkhidmatan Pasukan Perubatan Angkatan Tentera Malaysia Malmet Team di khemah pelarian di Caman, Pakistan dilanjutkan sehingga 6 bulan lagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Razak berkata perkara itu diputuskan oleh Kabinet berikutan kecemerlangan pasukan berkenaan. Mengikut laporan kita, tiap-tiap hari antara 300-400 anggota orang-orang pelarian dari kanak-kanak sampai ke orang dewasa termasuk wanita diberi rawatan oleh
pasukan perubatan kita. Beliau sebelum itu merasmikan Majlis Korban dan Akikah Anjuran Kor Agama Angkatan Tentera Kagat. Bagaimanapun katanya selepas tempoh itu, kerajaan akan mengkaji semula sama ada meneruskan bantuan perubatan itu atau tidak. Kumpulan pertama Malmet Team yang disertai 53 anggota memulakan perkhidmatan di Caman sejak 31 Disember tahun lalu. Ia sepatutnya menghulurkan perkhidmatan hanya untuk tempoh 2 bulan dan dijangka pulang ke tanah air akhir bulan ini. Namun berdasarkan perkhidmatan cemerlang yang diberikan, pasukan kedua yang bakal berlepas awal bulan depan dibenarkan memberi bantuan perubatan selama 4 bulan. Auto Bavaria melabur hampir RM3 juta bagi melancarkan model BMW Seri 7 yang baru. Sebahagian besar daripada pelaburan berkenaan diagihkan kepada pembangunan infrastruktur informasi teknologi yang dipanggil Sistem Pengurusan Pengedar Global GDMS. Sistem berkenaan akan menghubungkan semua 7 cawangan Auto Bavaria seluruh negara kepada ibu pejabatnya di Shah Alam. Dalam satu kenyataan hari ini, Pengurus Besar Pemasaran dan Jualannya, Tunku Padlisyah Tunku Anwar berkata, syarikat itu merancang untuk melancarkan model BMW Seri 7 baru pada 2 Mac 2002. Model Seri 7 yang dicipta semula itu bakal mencipta definisi baru kepada segmen otomotif mewah. Auto Bavaria ialah pengedar tunggal yang bertanggungjawab menguruskan pemasaran dan perkhidmatan selepas jualan kereta BMW. Pemergian Tan Sri Melan Abdullah ke Rahmatullah petang semalam akibat sakit tua bukan saja satu kehilangan besar kepada dunia kewartawanan, malah negara turut kehilangan seorang pejuang nasionalisme. Selain mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, beliau juga dianggap ejen perubahan dunia kewartawanan Melayu. Laporan lanjut oleh wartawan Hazran Muhammad. Antara tetamu yang hadir menziarahi jenazah Allahyarham termasuk Timbalan Menteri Penerangan Datuk Khalid Yunus, Pengerusi Eksekutif Kumpulan Utusan Tan Sri Kamro Arifin dan Pengerusi bernama Datuk A. Kadir Jasin. Turut hadir Ketua Pengarang Berita Harian Datuk Muhammad Rejal Arbi, Ketua Pengarang NSTP Datuk Ahmad Talib dan kenalan rapat Allahyarham. Allahyarham Tan Sri Melan 83 tahun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Ceras kira-kira jam 3 petang tadi. Jenazah Allahyarham sebelum itu disempurnakan di rumahnya di Jalan Kuari Ceras Baru dan disembahyangkan di surau berhampiran. Beliau meninggalkan seorang isteri Puan Sri Ashidah Minin dan 9 anak iaitu 2 lelaki dan 7 perempuan. Dilahirkan di Kampung Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor pada 24 April 1919. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Pintas Puding, Batu Pahat. Memulakan kerjaya awalnya sebagai guru sebelum terjun ke dunia kewartawanan ketika berusia 19 tahun dengan menyertai Akhbar Warta Malaya pada tahun 1939. Allahyarham kemudiannya menyertai Akhbar Utusan Melayu sebagai wartawan di Batu Pahat pada tahun 1941 sehingga Perang Dunia Kedua dan Wakil Utusan Melayu Alustar pada tahun 1946. Lebih mesra dengan panggilan Pak Melan, beliau memimpin Utusan Melayu sebaik tamatnya era mogok pada tahun 1962 hingga 1973 dengan membawa pelbagai perubahan dalam aliran kewartawanan Melayu. Pak Melan dilantik sebagai Ketua Pengarang Utusan Melayu menggantikan Zainal Abidin Alias pada tahun 1964. Beliau disifatkan sebagai wartawan yang bersemangat patriotik melalui penlibatannya secara langsung dalam gerakan seberkas bersama pemimpin Melayu seperti Tan Sri Khair Johari dan Datuk Senu Abdul Rahman. Bila dia duduk petang-petang, dia mengimbau balik nostalgia lama. Kerana katanya selain daripada saya, cinta dia kepada utusan. Dan dia berjuang melalui utusan. Dan sebagai seorang pejuang, dia banyak melalui liku-liku kerana dia terlibat dengan gerakan bawah tanah semasa Perang Jepun. Allahyarham juga bertanggungjawab menubuhkan Barisan Bertindak Rakyat Malaysia untuk membangkitkan semangat rakyat dalam konfrontasi menentang Indonesia pada tahun 1963 hingga 1966. Ketika pemerintahan tentera Jepun, Pak Melan pernah dipenjarakan selama 6 bulan kerana disyaki menyokong British. Di peringkat antarabangsa sebagai wartawan, Pak Melan mewakili negara ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1957. Allahyarham juga pernah dilantik sebagai wakil tidak rasmi bekas Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman untuk bertemu dengan Sultan Brunei bagi menyampaikan perutusan khas ketika peristiwa pemberontakan Brunei pada tahun 1962. Berikutan sumbangan besar Allahyarham terhadap bidang kewartawanan, Pak Melan dianugerahkan wartawan cemerlang oleh Persatuan Wartawan Melayu pada tahun 1996.
Pak Melan turut menerima anugerah tertinggi dunia kewartawanan pada tahun 2000 dengan gelaran Tokoh Wartawan Negara oleh Institut Akhbar Malaysia. Sebagai wartawan dia ialah sebagai seorang yang hanya daripada sekolah Melayu, dia terbuktilah dia mencapai kejayaan hingga mendapat jadi tokoh wartawan. Walaupun dia sekolah Melayu aja, tapi dia dengan sendiri dia pergi ke sekolah belajar bahasa Inggeris malam. Beliau memainkan peranan yang penting bukan saja dalam dunia kewartawanan tetapi juga dalam dunia politik tanah air, berupa seorang yang disegani dan dihormati. Pandangan-pandangannya tentang isu-isu politik, isu-isu pemerintahan dihormati pada waktu beliau menjadi pengarang. Selepas bersara daripada akhbar kumpulan utusan, Pak Melan pernah menjadi penasihat akhbar watan. Allahyarham turut dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah dalam bidang komunikasi daripada Universiti Utara Malaysia pada tahun 2000. Kepulangan ke rahmatullah Allahyarham Tan Sri Melan Abdullah dianggap kehilangan besar kepada negara, khususnya dalam dunia kewartawanan. Tokoh wartawan negara ini bukan sahaja banyak menyumbang kepada bidang penulisan, malah turut sama terbabit di dalam gerakan nasionalisme serta politik tanah air sejak negara belum lagi mencapai kemerdekaan. Hazran Muhammad untuk TV3. Untuk laporan luar negara malam ini bersama Kamarudin Mape. Salam sejahtera. Pemimpin bebas Jose Alexandre Zanana Gusmao hari ini secara rasminya mengumum akan bertanding bagi merebut kerusi presiden dalam pilihan raya pertama Timur Timur. Pengumuman dibuat beberapa jam sebelum tempoh akhir penamaan calon. Gusmao dilihat mempunyai peluang cerah untuk memenangi pilihan raya berkenaan kerana sokongan meluas dari kalangan rakyat tempatan. Beliau juga memperoleh sokongan 11 daripada 16 parti politik wilayah berkenaan. Satu-satunya lawan Gusmao, bekas presiden pertama Francisco Xavier do Amaral yang menerajui Timur Timur pada tahun 1975 setelah Portugis berundur. Timur Timur yang diletakkan di bawah pentadbiran PBB sejak 1999 dijadual mengadakan pilihan raya pada 14 April depan. Singapura menawarkan bantuan agensi keselamatan serta laluan kepada tahanan puak pelampau di Republik itu bagi membuktikan dakwaannya pengganas antarabangsa bersarang di Indonesia. Tawaran dibuat setelah Jakarta menghantar surat menuntut penjelasan berhubung kenyataan kontroversi Menteri Kanan Republik itu, Lee Kuan Yew. Lee memberi gambaran Indonesia sarang pengganas apabila berkata perancang kepada kegiatan keganasan berleluasa dan hidup bebas di negara itu. Jakarta mengecam dakwaan Lee itu dan menganggap ia berciri provokatif. Naib Presiden Indonesia Hamzah Has semalam berkata akan mengutus surat menuntut penjelasan. Enggan berlembut, Kementerian Luar Singapura malahan akan mengemukakan bukti menyokong dakwaan. Singapura bersedia membenarkan negara jirannya itu untuk menahan anggota kumpulan pelampau dari Jemaah Islamiah, JI. Tegang urat antara Jakarta Singapura bertambah hebat dengan kenyataan Menteri Dalam Negeri Wong Kan Seng. Wong dipetik sebagai berkata ada anggota JI yang ditangkap akhir bulan lalu di Republik itu menamakan Abu Bakar Bashir sebagai pemimpin mereka. Wong juga hairan terhadap komen pihak berkuasa Indonesia yang bagi beliau sengaja menggembar-gemburkan perkara yang bukan baru diketahui. Menurut Singapura, Abu Bakar tinggal di tengah Pulau Jawa, manakala seorang lagi pemimpin puak pelampau yang disyaki, Hambali, juga berada di Indonesia. Ia berdasarkan maklumat perisikan yang diperolehi. Kabinet Israel akan membincangkan sama ada untuk menamatkan tahanan rumah atau kepungan ke atas pemimpin Palestin Yasir Arafat esok. Laporan radio tempatan menyebut Menteri Pertahanan Benjamin Ben Eliezer dan Menteri Luar Shimon Peres menyokong cadangan menghentikan tindakan itu. Kedua-dua pihak berpendapat Arafat telah memenuhi syarat Tel Aviv yang mahu pemimpin Palestin itu mengambil tindakan tegas terhadap puak pelampau. Begitupun laporan awal menyebut Perdana Menteri Ariel Sharon menolak cadangan itu atas alasan Arafat masih gagal menyempurnakan kesemua tuntutan Israel. Ekoran pembunuhan anggota Kabinet Israel, Rehavam Zivi, Oktober lalu, Arafat telah mengarahkan tangkapan dibuat terhadap pihak yang bertanggungjawab. Khamis lalu, 3 lelaki yang dikaitkan dengan pembunuhan itu ditangkap. Dan dengan demikian, Arafat telah memenuhi syarat digariskan Tel Aviv untuk beliau dibebaskan daripada tahanan rumah di Ramallah. Namun syarat itu boleh dilihat hanya sebagai satu hela Sharon.
Kini Sharon mula berdolak dalih dengan memberi pelbagai alasan untuk tidak mengutarakan janjinya. Dan satu daripadanya, isu penyeludupan senjata oleh kapal Karen A. Hoki Piala Dunia 2002, ranjau berduri untuk 16 pasukan bertanding. Segmen sukan bersama Ras Adi Baratzi. Dulux Weather Shield dijamin tahan kelupas, retak dan kulat, juga tahan debu kotoran. Hello, apa khabar? Esok bermulalah tumpuan peminat hoki antarabangsa ke Bukit Jalil dengan berlangsungnya kejohanan Piala Dunia edisi ke-10. Tetapi sebelum beraksi di gelanggang, pemain Pakistan dan Malaysia masih sempat menyambut Hari Raya Aidiladha siang tadi. Sememangnya Hari Raya Korban tahun ini menuntut pengorbanan besar bagi menjulang nama negara masing-masing dalam dunia hoki. Malaysia dan Pakistan mempunyai ramai pemain yang beragama Islam. Ini bukan kali pertama mereka menyambut perayaan ketika menggalas cabaran negara. Namun saat berjauhan dari keluarga tercinta tetap dirasai, khususnya bagi pemain yang sudah berkeluarga. Mereka faham yang saya harus berada di sinilah untuk menjalankan tugas demi negara lah. Kat sini walaupun kita berada kat sini tapi kita masih boleh kontak diorang, boleh ucapkan selamat raya kat diorang semua kan. Tapi yang beza kat luar negeri memang kita rasa jauh kat diorang. Bagi beberapa pemain Pakistan, menyambut Hari Raya Aidiladha di perantauan adalah perkara biasa. Namun beraya di Kuala Lumpur agak istimewa kerana mudah mencari makanan ala Pakistan di sini sedikit sebanyak mengubat kerinduan. Namun mereka mengakui banyak bezanya beraya di negara orang berbanding di tanah air sendiri. Definitely we are so long distance family, but almost our players go to in the mosque early in the morning and they get together in our Pakistani peoples. Go for lunch and get together. Many Pakistanis there. I'm feeling good, but it's not same like in Pakistan. The here is good, the people is good. Pakistan memulakan cabaran menentang Afrika Selatan petang esok. Pemain dari negara lain pula mengambil peluang bersantai menenangkan fikiran. Meskipun raut wajah tampak ceria, masing-masing tidak dapat menyembunyikan debaran menjelang perlawanan pembukaan esok. Sementara itu, pemain dan pegawai semua 16 pasukan Piala Dunia diraikan di Ibu Negara malam semalam.
Majlis makan malam ini dianjurkan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan disambut menterinya, Datuk Seri Abdul Kadir Sheikh Fazir. Menurut beliau, selain mengeratkan persahabatan sesama pemain, budaya unik Malaysia dapat diperkenalkan kepada pemain luar. Pemain dihidangkan dengan juadah tradisi Melayu di samping persembahan kebudayaan. Kemuncak majlis malam semalam penyerahan cek tajaan Concord Hotel kepada Timbalan Presiden Persekutuan Hoki Malaysia PHM Tan Sri P. Alejandra. Tradisi Pakistan dalam hoki Piala Dunia memang cemerlang. Mereka memegang rekod selaku juara 4 kali termasuk kejuaraan pertama di Barcelona pada 1971. Juara bertahan Belanda, Australia dan Jerman juga dianggap pilihan utama untuk muncul juara kali ini. Dan berdasarkan kejutan dalam pelbagai kejohanan antarabangsa, Piala Dunia Kuala Lumpur 2002 menjanjikan aksi paling menarik dan terbuka. Selepas 4 tahun, Piala Dunia kembali menjadi rebutan pasukan handalan hoki antarabangsa. Piala kebanggaan ini masih milik Belanda hasil kejayaan di tempat sendiri Utrecht 1998. Bagaimanapun, saingan 2002 pasti getir dan menjanjikan 1001 kemungkinan pasukan manakah yang akan menjulangnya di Bukit Jalil 9 Mac depan. Tradisi hoki Piala Dunia agak unik. Hanya 4 negara, Pakistan, Belanda, India dan Australia berjaya muncul juara daripada 9 kejohanan. Secara kasar, saingan juara kali ini tertumpu kepada Pakistan, Belanda, Australia dan juara Eropah, Jerman. Namun tidak ramai pula yang berani menafikan peluang pasukan seperti India, Korea, Argentina atau Spanyol untuk melakukan kejutan. I think it's a very easy team. It's a very tough team. And my team is a good performance, like good feeling and good game and to win the match. Seharusnya gambaran prestasi terbaru 16 pasukan bertanding akan lebih jelas selepas 8 perlawanan pada hari pembukaan bermula jam 8 pagi esok. Di mana pula Malaysia berdiri dalam dunia hoki? Ketika menjadi tuan rumah kali pertama pada 1975, seluruh rakyat berbangga dengan inspirasi kejutan menduduki tempat keempat. Nama seperti Khairuddin Zainal, Sri Shamugandhan, Pun Fukluk, Brian Stamaria, Franco de Cruz dan R. Ramakrishnan muncul wira negara. Tempat keempat agak mustahil buat kali ini, apatah lagi turun dengan penuh tekanan dan harapan menggunung. Biar apapun, pemain negara mempunyai misi memelihara imej negara menerusi komitmen 200%. Selamat berjuang Malaysia. Memang sukar sekali untuk kita mengharapkan berulangnya kejayaan 1975. Selain dari segi pencapaian, antara yang turut menjadi persoalan ialah bagaimana pula sambutan peminat. Kalau 1975 menyaksikan fenomena semangat penyokong, sambutan awal peminat terhadap Piala Dunia kali ini nyata dingin. Penganjur mengharapkan keadaan berubah saat akhir selepas kejohanan bermula esok. Sikap peminat sukan Malaysia dikatakan suka membeli tiket pada saat akhir. Sejauh mana tepatnya andaian itu belum terjawab walaupun Piala Dunia datang kembali selepas tempoh 27 tahun. Cuma ada petanda baik buat hoki Piala Dunia 2002 siang tadi apabila makin ramai peminat mendapatkan tiket. Bagaimanapun, ia hanya berdasarkan peningkatan jualan tiket di hotel penginapan rasmi kejohanan. Berbanding beberapa hari sebelumnya, permintaan tiket mula meningkat. Selain di Hotel Concord Kuala Lumpur, tiket juga dijual di Stadium Bukit Jalil. Namun, tinjauan kami di Stadium Bukit Jalil semalam mendapati jualan tiket agak lembab. Promosi lembab oleh Persekutuan Hoki Malaysia PHM dikatakan antara punca sambutan dingin peminat setakat ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Hishamuddin Hussein berkata sambutan penyokong penting untuk pasukan negara. Memang semangat mereka berbeza kalau kita tengok sokongan daripada orang ramai. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk merayu kepada orang ramai, keluar ramai-ramai, pastikan stadium kita penuh. Sambil pemain hoki menantikan nasib dalam Piala Dunia, skuad badminton lelaki negara pula boleh berasa lega. Mereka menepati ramalan apabila berjaya melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Thomas di Guangzhou, China, Mei ini. Siang tadi Malaysia menundukkan Thailand 3-0 pada saingan separuh akhir kelayakan di Melbourne, Australia. Malaysia setakat ini unggul mengekalkan rekod tanpa kalah. Wong Chun Han terlebih dulu tampil menumpaskan bunsak Polsana straight sets 7-1, 7-4 dan 7-1. Mata kedua negara diperolehi gandingan Chan Chong Ming, Chew Chun Eng yang menang ke atas pasangan berpengalaman Thailand Pramod Kirawiwatana dan Tessana Pandisvas. Chun Ming dan Chun Eng berjaya bangkit daripada kekalahan set pertama. Dengan dua mata di depan, perseorangan kedua negara Ong Ye Hock diberi cabaran hebat oleh Anupap Tirarat Serpul.
Yuhok yang tewas set kedua 7-0 juga bangkit memastikan kemenangan buat negara. Lawan Malaysia di peringkat akhir ialah pemenang di antara Korea dan Jepun. Beralih ke perkembangan Formula One, selepas KL Minardi Asia Tech melancarkan jentera baru mereka, giliran Jordan Honda pula menampilkan jentera 2002. EJ12 diharapkan ketua pasukannya Eddie Jordan mencuri seberapa banyak mata musim ini. Pelancaran EJ12 diadakan penuh unik dengan pembabitan terbaru penaja mereka. Namun ia hanyalah permulaan menghadapi tugas lebih berat gandingan bekas pemandu Benetton Giancarlo Fisichella dan pemandu rookie dari Jepun Takuma Sato. Harapan Jordan memang tinggi. Menurut Jordan, kontroversi penajaan serta pemecatan Heinz-Harald Frentzen tahun lalu mahu dipadam musim ini. Jika tiada lagi masalah enjin, Jordan yakin pasukannya akan lebih kompetitif berbanding tempat kelima pengeluar musim lalu. Sekian segmen sukan, saya Rasadi Barazim mengucapkan selamat malam di mana jua anda berada. Azizah akan kembali bersama anda selepas ini. Ingin ikuti jejak mereka? Sertai uji bakat terbuka penyampai berita TV3, tempat studio terkini Division Berita dan Ehwal Semasa pada 27 dan 28 Februari 2002 dari 9 pagi hingga 5 petang. Hubungi 03-772-66333 sambungan 1321 untuk butiran lanjut. Bertemu kembali. Sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang dipercayai digunakan oleh sekumpulan lelaki dalam kejadian rampasan bas Airport Coach dan rupakan ke atas penumpangnya dijumpai di Kampung Medan, Petaling Jaya, Selangor. Kenderaan berkenaan dijumpai di hadapan sebuah rumah dan dimaklumkan kepada polis oleh pemilik rumah itu kira-kira jam 8 malam semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Mansur Ismail, ketika dihubungi mengesahkan penemuan itu. Bagaimanapun katanya masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan kenderaan ini milik kumpulan perompak berkenaan. Ini kerana katanya walaupun mempunyai nombor pendaftaran yang sama seperti yang dilaporkan mangsa, warna kenderaan adalah berbeza. Mengikut keterangan mangsa, warna kenderaan adalah kuning namun yang dijumpai berwarna merah. Dalam kejadian semalam, 5 lelaki bertindak nekat merampas bas Airport Coach ketika dalam perjalanan dari ibu negara ke lapangan terbang KLIA. Kumpulan yang bersenjatakan sepucuk pistol, sebilah parang dan kapak itu turut mengikat mangsa sebelum melarikan barangan berharga milik mereka. Jumlah kerugian yang dilaporkan dianggarkan RM30,000. Di Machang, Kelantan, seorang ibu tua berusia 70 tahun terpaksa mengorbankan hidupnya bagi menjaga anak lelaki yang lumpuh. Selama 51 tahun, Mariah ia mengenepikan kemerian hidup demi Tuan Abdul Rahman Tuan Daud yang hilang upaya sejak dilahirkan. Mariah Ia yang bekerja sebagai petani memperoleh pendapatan RM100 sebulan terpaksa menanggung kepedihan dan keberitan hidup dengan penuh kesabaran. Dengan hasil jualan kacang panjang, timun dan sayur-sayuran, beliau menyara anaknya Tuan Abdul Rahman Tuan Daud. Keadaan fizikal anaknya sungguh menyedihkan kerana beliau hanya terlantar dan terbaring di atas tilamnya. Apabila tiba waktu makan, ibunya, Mariah Ia, akan menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Dengan keadaan terbaring, beliau mengunyah makanan yang diberikan. Disebabkan beliau tidak dapat menguruskan dirinya, segala aktiviti harian seperti membersihkan badan, membuang air besar, semuanya terpaksa dilakukan oleh ibunya. Meskipun terpaksa menempuh penderitaan ini, Mariah Ia tidak pernah mendapat bantuan dan sumbangan dari mana-mana pihak bagi meringankan beban yang terpaksa ditanggungnya ini. Sehubungan itu, beliau merayu kepada mana-mana pihak yang bersimpati dengan nasibnya untuk memberikan sumbangan. Itu batu gini gitu gini pun tak ada siapa dia wui adinya. Dia tu tak ada rezeki dia lah. Penderitaan ini bagaimanapun tidak berpanjangan apabila Biro Kebajikan UMNO bahagian Machang memberi jaminan akan memberikan bantuan kewangan bulanan kepada keluarga malang ini. Biro Kebajikan UMNO bahagian akan memainkan peranan untuk memberi sumbangan bulanan kepada pesakit dengan harapan dapat membantu meringankan beban, terutama ibunya yang sudah bertahun-tahun menjaga. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan kepada keluarga ini boleh menghubungi menerusi alamat Mariah Ia, Peti Surat 28, Kampung Raja Hilir, Machang, Kelantan.
Seorang lelaki terbunuh apabila kereta yang dipandunya jatuh dari sebuah kondominium di Jalan Klang Lama pada ketinggian kira-kira 10 meter. Kejadian berlaku kira-kira jam 11.45 pagi tadi apabila kereta yang dipandu mangsa tiba-tiba melanggar tembok di aras 3 tempat letak kereta kondominium 26 tingkat itu. Mangsa bersama keretanya terhumban ke atas jalan raya lalu menimpa sebuah kereta lain yang diletakkan di bawah. Mangsa Lee Chu Ping, 40 tahun, seorang penghuni kondominium itu, mati serta-merta di tempat kejadian setelah mengalami kecederaan teruk di kepala. Dua jentera bomba dari Balai Hang Tuah dan Pantai diketuai penguasa Lim Chong Ming bersama 18 anggota mengambil masa 10 minit bagi mengeluarkan mangsa. Mayat Lee dihantar ke Hospital Universiti untuk bedah siasat. 19 lagi kematian dicatatkan dalam 818 kemalangan yang dilaporkan di seluruh negara dalam tempoh 24 jam lalu. Jumlah itu meningkat berbanding hanya 7 kematian yang dicatatkan sehari sebelumnya. Daripada jumlah itu, Jalan Persekutuan mencatatkan angka kematian tertinggi dengan 10 orang, diikuti 4 di Jalan Negeri, 3 di lain-lain jalan dan masing-masing 1 di Lebuh Raya dan Jalan Bandaran. 86 kemalangan berlaku di Lebuh Raya, Jalan Persekutuan 194, Jalan Negeri 122, Jalan Bandaran 375 dan lain-lain jalan 41. Selangor mencatatkan 5 kematian masing-masing 3 di Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Kedah 2 dan 1 di Pulau Pinang, Terengganu dan Sabah. Penunggang dan pembonceng motosikal masih menjadi kumpulan berisiko tinggi terdedah kepada kemalangan. Semalam, 9 kematian membabitkan golongan tersebut, 5 pemandu dan penumpang kereta. Berjalan kaki 3 orang dan masing-masing 1 pemandu lori dan 1 penunggang basikal. Sebanyak 9,911 saman dikeluarkan semalam. Keindahan flora dan fauna di negara ini menjadi daya penarik utama bagi sekumpulan ahli payung terjun antarabangsa untuk menjayakan aksi penerjunan beramai-ramai. Acara yang dikenali sebagai Borneo Boogie 2002 itu akan berlangsung mulai 26 Februari hingga 8 Mac ini di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Borneo Boogie 2002 dianjurkan bersama Exotic Sky Adventure yang berpangkalan di Jerman dan Pusat Pelancongan Sabah. Ia turut mendapat kerjasama penerbangan Malaysia, Shangri-La Tanjung Aru Beach Resort dan Tentera Udara Diraja Malaysia yang menyediakan sebuah pesawat Hercules C-130. Aktiviti berkenaan bagi memberi kelainan kepada penggemar aksi lasak itu untuk melihat keindahan negeri di bawah bayu melalui udara. Menurut pengurus besar Exotic Sky Adventure, Herman Landsman, Sabah dipilih sebagai destinasi penerjun berikutan kejayaan acara Jump Below the Wind di lokasi yang sama tahun lalu. Katanya keindahan pemandangan dari udara, khususnya Bandaraya Kota Kinabalu yang terletak di pinggir pantai menyebabkan sebahagian besar daripada lebih 100 penerjun tahun lalu mahu ia diadakan sekali lagi di Sabah. Terjunan beramai-ramai ini disertai 150 penerjun payung profesional dari 20 negara termasuk Kanada, Amerika Syarikat serta negara-negara Eropah. Terjunan ini melakukan pembentukan formasi membabitkan 4 hingga 30 penerjun. Kumpulan penerjun juga dijangka cuba memecahkan rekod Malaysia iaitu formasi sehingga 44 penerjun yang dicatatkan dalam Jump Below the Wind pada Februari tahun lalu. Orang ramai turut berpeluang melakukan aksi mendebarkan itu dengan menyertai terjunan tandem bersama-sama seorang pakar payung terjun dengan bayaran RM700. Peserta Borneo Boogie akan melakukan terjunan dari paras 5,000 meter atau 15,000 kaki. We have quite some more people attending this year, so we hope this will even be a bigger success and that more people on the other side also will explore more of Sabah, because that's one of our aims, and that is to have our participants meet other people, other cultures, eat different food, see different places. Di Batu Cave, Selangor, 23 buah rumah setinggan musnah dalam satu kebakaran siang tadi. Kejadian di Pekan Lama Batu 7 itu berlaku kira-kira jam 2.30 petang. Terdapat kira-kira 70 buah rumah di perkampungan ini. Pasukan bomba dan penyelamat bersama 3 jentera dari Balai Selayang, Jinjang dan Taman Koperasi Polis terbabit dalam operasi pemadaman. 21 anggota bomba diketuai penguasa Zamhuri Zainuddin berjaya mengawal api dari merebak dalam tempoh setengah jam. 2 orang penduduk kampung mengalami cedera ringan ketika cuba menyelamatkan harta benda
ganda dan diberikan rawatan oleh pasukan Persatuan Bulan Sabit Merah. Ahli Parlimen Gombak, Datin Paduka Zalia Ismail, turut melawat tempat kejadian dan berjanji membantu mangsa menduduki rumah pangsa yang ditawarkan sebelum ini secepat mungkin. Sebagai besar penduduk sebelum ini telah ditawarkan menduduki rumah pangsa Selayang Makmur dan ada yang telah menerima kunci dari pemaju. Perkampungan ini yang wujud sejak lebih 30 tahun lalu dijangka dirobohkan untuk projek pembangunan. Sebelum berpisah, kita imbas tajuk utama. Aidiladha disambut sederhana dengan penuh kesyukuran. Isteri bersalin, suami mungkin diberi cuti lebih panjang. Bagi menutup tirai buletin utama malam ini, kami paparkan kemeriahan majlis korban di seluruh negara sempena Aidiladha. Dengan itu, selamat hormat dan selamat malam.